Assalamualaikum. Hari ini kita akan melihat bagaimana kita nak install Windows 11, di mana kita nak dapatkan ISO Windows 11. Dan apabila kita telah mendapatkan ISO Windows 11 ini, bagaimana kita dapat install Windows 11 ini secara free buat masa ini, sebelum Microsoft release Windows 11. So kita akan melihat, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana kita boleh install Windows 11 walaupun kita tidak memenuhi spesifikasi yang ada ini. So untuk install Windows 11, spesifikasi basic yang kita mesti ada apabila ia telah release, walaupun yang terkandung adalah 4GB RAM, kita mesti mempunyai secure boot dan kita mesti mempunyai trusted platform module. So trusted platform module ini adalah satu chip yang ada di dalam motherboard anda. So kalau setiap komputer, tak kira sama ada anda adalah notebook ataupun anda adalah PC, so anda akan mempunyai motherboard dan anda ada chip trusted platform module ini. Trusted platform module ini adalah satu tempat di mana hardware itu mempunyai kriptografi key. Nanti saya akan terangkan kemudian dalam siri yang berikutnya apa itu kriptografi key. So daripada crypto key ini, so anda akan dapat encrypt hard disk anda dengan lebih selamat. So jika tidak ada trusted platform module ini, so anda tidak akan dapat mempunyai crypto key yang untuk membolehkan anda encrypt hard disk anda dalam keadaan selamat. So ini yang akan kita lihat sekejap lagi. Okey, langkah yang seterusnya untuk anda install Windows 11, langkah yang pertama apa yang anda kena buat adalah anda kena buka Google. So dekat Google ini anda type perkataan UUP.dump.net. So anda harus ingat UUP.dump.net dan anda enter. So ini adalah website yang paling penting untuk anda download ISO untuk Windows 11. So dekat sini apa yang anda perlu buat adalah lihat pada latest development channel build. So anda pilih yang ini dan anda pilih x64. Jika anda memilih x86, anda akan install jika PC anda tidak mempunyai prosesor yang RAM 64-bit. So yang ini adalah untuk PC yang RAM 32-bit. So jika anda masih mempunyai PC lama yang RAM 32-bit, so anda boleh pilih PC. Jika anda memilih option ARM64 ini, anda boleh install pada platform yang tidak RAM 64-bit Intel atau tidak RAM pada prosesor AMD. Anda boleh cuba install pada, jika anda ada Raspberry Pi. So ini anda boleh cuba install pada Raspberry Pi jika anda nak try. So di sini anda klik x64. So bila anda klik x64, dia akan buka satu web page baru. So untuk anda download. So di sini anda pilih cumulative update for Windows 11. So di sini ada version. So ini adalah version yang latest untuk pilihan kita. So kita klik dekat sini. So bila kita klik dekat sini, dia akan buka satu web page. So di sini bahasanya kita pilih bahasa United States English. Dan apa yang anda perlu buat dekat sini, anda cuma perlu klik next. So dekat sini tak perlu kita tekan apa-apa, kita just klik next. So dekat sini anda perlu hati-hati. Dekat sini anda perlu buat pilihan yang tepat. So dekat sini anda ada Windows Home, anda ada Windows Home N, anda ada Windows Pro, anda ada Windows Pro N dan Windows Tips. So apa yang saya nak tunjukkan pada anda, sama ada anda pilih Windows Home. So jika anda pilih Windows Home, size file ISO nya dalam 2GB plus, 2GB plus. Sama juga jika anda pilih Pro, so size nya adalah 2GB plus. Tapi jika anda enable semua ini dan anda klik next, so size ISO nya akan sampai dekat 6GB. So anda harus membuat pilihan yang paling tepat di sini. So bagi saya untuk percubaan ini, anda pilihlah antara Homes ataupun anda pilihlah antara Pro. So kita select Pro dekat sini.
So kita akan select Pro. So pastikan anda select Pro. So pilihan anda yang tepat. So di sini anda just klik next lepas anda dah select Pro. So dekat sini dia akan beritahu yang kita akan download and convert to ISO. So pilih option ini. So download and convert to ISO. Ini adalah pilihan kita yang akan kita buat. So includes Windows update jika ada. So kita pilih option ini. So kita tak perlu pilih select option yang di bawah ini. So kita akan install pada PC yang clean. So kita just klik create download package. So once kita klik download package, so dia akan download. So ikut kelajuan internet anda, bergantung pada kelajuan internet anda. Okey, selepas anda dah berjaya download, so anda kena buat satu perkara yang paling penting. Jika anda gagal buat ini, maka nanti bila anda nak run download Windows 11, anda akan dapat error. So anda klik pada icon Windows anda, icon pada zip file anda. So dekat sini anda pilih extract all. So dekat extract all, so select extract all. So dekat sini di mana folder yang akan di extract ni, anda klik browse. So klik browse. So klik browse ni anda pergi pada PC anda, this PC dan anda scroll dan anda pilih local C drive. So local C drive, ingat so local C drive. So dekat sini anda pilih select a folder. So ataupun anda buat a new folder. So macam mana nak buat new folder? So dekat ruang kosong ini anda klik button kanan dan anda klik new dan klik the folder. So dekat folder ni anda bagi nama Windows 11. So once dah siap, anda double klik dan kita akan extract file yang kita download ini ke dalam folder Windows 11. So select folder dan kita extract. So once dia dah extract, dia buka. So file ini telah dibuka, di mana kita telah extractnya dekat C drive Windows 11. Anda kena ingat C drive Windows 11. So dekat sini ada 4 file. Convert, config, UWP download Linux, UWP download Mac OS dan UWP download Windows. So untuk download ini sebenarnya anda boleh download sahaja di OS Linux ataupun anda boleh download sahaja di OS Mac OS. So di sini oleh kerana saya gunakan Windows 10, so saya akan download dekat platform Windows. So dekat sini anda cuma perlu double klik yang bawah sekali ni. So dia akan buka command exe. So once dia buka command exe ni, dia akan kata sama ada kita nak klik yes or no to proceed. So we klik yes. So dia akan start download. So bergantung kepada kelajuan internet anda. So jika kelajuan internet anda laju, maka perkara ini 2.6 gig saya kira akan mengambil masa dalam 3 minit jika anda mempunyai kelajuan UniFi 100 Mbps. Jika anda mempunyai UniFi 300 Mbps dalam 1 minit. So jika anda mempunyai UniFi 100 Mbps, bermakna dalam 1 saat anda dapat download sebanyak 10 MB per second. So kita biar sekejap dia download. So anda boleh minum kopi atau teh sementara boleh download. Prosesnya hampir komplit, sebanyak 933 file dengan 45 directory dan diberikan siri number 2000.100. So prosesnya agak lama, download sekejap, tapi untuk compilation semua lebih kurang dalam 2 ke 3 jam. So anda harus sabar. So kita hampir siap. So sekarang ni dah siap. So kita cuma perlu tekan 0 untuk exit. So kita dah siap generate ISO kita. Mari kita check foldernya. So this PC, so kita check foldernya. So ini adalah folder Windows 11. So kita check size folder ni. So size folder ni hampir 8 GB. So kita tengok kandungan dia setelah siap. So yang kita nak adalah ISO. So ISO nya size nya agak besar. So kalau kita tengok sini macam 5 GB. So this image dia 5 GB. So untuk Windows 11 Pro size nya adalah 5 GB.
So anda harus mempunyai size yang hard disk yang cukup untuk generate. So selepas ini kita akan tunjukkan cara untuk install. Okey, so harap bersabar. Kita dah berjaya download Windows 11 dan kita dah berjaya menyiapkan ataupun mendapatkan ISO yang latest. So untuk Windows 11 ni, so ISO yang latest adalah build yang kita telah dapat buat 10.0.20.100. So ini adalah release yang Windows 11 yang rilis oleh Microsoft pada 22 Julai. So 22 Julai 21. So ini adalah latest release. Dan untuk biasanya kita burn ISO file ni, Windows 11 ISO file ni, kita akan menggunakan satu tool yang nama dia Reverse. So untuk Reverse pula, apabila size file kita melebihi daripada 4 GB, so ISO yang kita download ini size file dia lebih kurang 5 GB plus. So 5 plus GB besar. So dia akan format kita punya USB drive tu menggunakan NTFS file system. NTFS file system. So bagi Windows 11, requirementnya adalah agak berbeza. Untuk NTFS file system ni, ianya akan disable boot secure boot. So dia akan by default disable secure boot. Secure boot. So bila dia disable secure boot ini, so by default Windows 11 ini tidak dapat diboot. So saya akan tunjukkan pada anda bagaimana nak mengatasi masalah ini. So kita nak atasi masalah NTFS dan masalah disable secure boot ini. So kita akan hasilkan satu thumb drive. So thumb drive ini adalah Windows 11 dan ianya boleh boot tanpa masalah di atas, dan kita akan cuba install di mana saya katakan spek yang minimum, walaupun dinyatakan di sini adalah 4 GB. Kita akan cuba menggunakan 2 GB tanpa TPM, dan kita juga buat tanpa secure boot. So kita akan cuba try install menggunakan kaedah ini. So stay tune bersama saya. Untuk anda create USB boot partition, senang saja. Anda pergi pada Windows. So sama ada anda klik button kanan dekat Windows, icon window ini, dan anda buka disk management. So dia ambil beberapa saat untuk buka disk management. So dekat sini anda harus delete partition USB anda. So dalam case saya, USB saya adalah this one, removable 14.44 GB. So kita kena delete yang ni. Cara kedua, cara paling mudah adalah dekat search ni anda type partition. So bila anda type partition, dia akan keluar icon ini. So anda just open. So kita buka balik disk management. So kita pergi pada volume kita kat sini. So kita kena delete lah. So kalau anda ada satu volume, satu partition kat anda punya USB, so anda just delete lah, delete volume. So klik yes. So kita remove the volume. So dekat remove semua partition lah yang ada pada USB drive anda. So di sini saya akan remove semua volume yang ada. So akan jadi kosong seperti ini. So cara yang pertama, kita kena create dua partition. Partition yang pertama di sini, yang pertama kita kena create partition FAT32. So anda dekat partition dah tu, so anda dah nampak unallocated tu, space yang ada tu. So anda right click button kanan anda, dan anda pergi pada new simple volume. So anda make sure anda klik ni, new simple volume, then anda klik next. Then this is the size. So dekat sini make sure anda reduce kepada just 1 gig. So
kita kata 1024 so just begin dan kita klik next so dekat sini dia akan assign satu folder di mana drive letter dia bagi E by default, so kita just ambil yang default so kita klik next. So di sini volume ini adalah dia detect by default, partition detect lah, so size kita adalah kurang daripada 4 gig, so dia akan create FAT32 so new volume ni kita bagi nama sebagai boot partition so boot partition so BOOT PART boot partition. So kita kata perform a quick format, terpulang pada anda kalau anda tak nak buat quick format, agak ambil masa yang agak lama sedikit, so klik next dan klik finish so dia create partition FAT32 1GB anda boleh nampak di sini so dia dah kata dia berjaya create. So next dekat sini kita create lagi new value, so pergi right button klik jangan lupa tadi. So dekat sini create new simple value new simple value dan dekat sini anda klik next. Dan yang ni kita bagi the whole space yang available yang free. So make sure thumb drive anda sekurang-kurangnya minimum 8GB So di sini anda klik next. So di sini drive letter dia kata nak sign F, so by default kita just allow next. Dan di sini kita kena tukar, so dia tak boleh menggunakan FAT32 dan kita ambil NTFS sebab file kita jika lebih besar daripada 4GB tak boleh copy so kita just ambil ini FAT32 NTFS. Di sini kita bagi nama dia boot data, so tadi boot value, so kita kata sini boot data, so boot data. So di sini kita just klik next so tadi boot partition, sini boot data, ingat tu. So klik next and then kita now klik finish so dia akan format. So sementara dia format, kita pergi pada file yang kita dah create ISO semalam. Kita dah create ISO so ambil masa agak lama juga untuk create file ISO tu, bergantung pada kelajuan internet anda. So pergi pada PC anda, pergi kepada drive C, so dekat Windows 11 ni klik. So ini adalah ISO yang di create so anda boleh tengok 22,100. So ini adalah ISO the latest Windows 11 yang dirilis pada 22 Julai. So untuk mount ataupun untuk buka ISO ni senang saja. Untuk Windows 10 apa yang anda perlu buat, so anda highlightkan ISO file tu dan klik button kanan. So, bila anda klik button kanan dia akan keluar perkataan mount dekat sini. So anda mount. So bila dah mount, so ada perkara yang penting anda kena ikut saya. So step ini amat penting. Jika anda salah buat, anda tak dapat boot daripada USB drive So dekat partition E ni tadi yang kita buat 1GB ni, so klik kanan dan klik open so dia kosong dekat sini kosong. So apa yang anda perlu buat dekat sini adalah anda copy file beberapa directory. So apa directory yang anda copy? Directory boot, directory EFI, directory support dan semua file ni autoran, boot manager EFI and setup so copy ini dulu. So cara nak copy adalah sama ada anda drag satu persatu so dia akan copy so ini cara yang selamat. Bagi yang mahir, anda boleh guna shift button dan anda select yang mana anda nak copy source. Jangan source kita akan buat kemudian. So EFI yes kita nak, so klik control klik button control, support, autoran, boot manager EFI and setup, control C dan pergi kepada drive boot partition ini. So anda paste. So dia akan ambil pesan. Okey, sekarang ni anda kena create satu partition. Partition ni nama dia source, bukan SOS So ini adalah partition source untuk Bootwin Perkataannya adalah sama, SOURCES source So anda klik partition source ini. Dekat partition source ini anda cari satu huruf yang bernama 3 huruf yang bernama Bootwin So Bootwin ni, so ni satu file Bootwin. So select Bootwin ni, klik copy and then anda pergi ke directory ini, pergi kepada boot partition jangan lupa
pergi kepada source dan anda paste kat sini ya, copy masuk. So dia akan ambil beberapa saat untuk copy ya. Okay, selepas berjaya copy file ini kepada boot partition, so sekarang ni anda close. Pergi balik pada partition manager anda, dekat boot data ni klik open. So dia kosong So anda pergi balik pada mount ISO anda tadi. So apa yang nak kena buat sekarang ni simple je, select all lah. So select all ni sama ada anda Ctrl A dan anda klik button kanan copy, ataupun anda tekan shift dekat atas boot, lepas tu pergi kat bawah setup, dia akan select semua. Maaf, dia akan select semua. So alright. So ataupun cara paling mudah Ctrl A tadilah. So Ctrl A, Ctrl C dan pergi pada boot file data ni dan klik paste. So ini ambil masa, bergantung kepada kelajuan USB pen drive anda. So sama ada USB pen anda adalah USB speed 2.0 atau 3.0. So jika anda menggunakan USB 3.0 cepat. So ini menyatakan 16 minit. So dalam tempoh 16 minit ni anda boleh bergerak-gerak dalam rumah, berjalan-jalan, minum kopi ya. So kita akan bersambung kemudian selepas dia dah berjaya kopi semua. Okay, kita dah start kopi. So sekarang ni mari kita check lah. So kandungan partition kita yang telah kita buat. So kita ada dua, satu boot partition. So ini file boot partition lah. So anda boleh check size dia lah. So size dia dalam kita tengok dekat sini adalah 500 MB lah. Dan kita tengok boot data. So ini ada semua file lah. Sebab tu dalam 5GB lebih. So 5.11GB lah. So ni kita dah ready ya untuk boot daripada USB. So untuk boot daripada USB kena tengok pada BIOS anda. So dekat BIOS anda, perkara yang paling penting anda kena select boot from USB. So untuk BIOS yang lama pada tahun 2010, so anda kena select priority ya. So bila anda select dekat hard disk tu, anda boleh pilih priority dan anda ada option untuk boot. So kita dah ready ya untuk install. So jom kita install Windows 11. Okay, kita dah boot daripada CD. So dekat sini bila anda dah boot daripada CD, so ini anda pilih United States. So yang ini US keyboard standard lah. So anda klik next lah. So ini make sure anda klik next. So kita nak install lah. So kita tak repair. So kita nak install a new one. So kalau anda nak klik repair, anda boleh klik repair lah. So klik install. So dia kata setup is starting lah. So it's preparation. So bila sampai ke page ini, anda cuma cakap I don't have product key ya. So anda tulis pilih option ni, I don't have product key, klik ini dan anda klik next nanti bila enable. So just accept the license, make sure anda accept and anda klik next. So dekat sini sama ada kita nak upgrade, install Windows and keep file setting application yang previousnya, ataupun kita nak buat custom. So kita pilih custom. So dekat sini adalah existing partition, di mana kita boleh format sajalah partition yang terdahulu yang ada. So dalam kes ni anda boleh pilih format dan nanti kita akan override yang ada. So kita just pilih format. So klik OK. Dan ini pun anda klik format. OK. So now kita boleh pilih option dekat mana yang kita nak install. So kita akan install dekat partition kedua. So seandainya kita tidak ada partition, so andainya kita tidak ada partition, maka kita kena create lah 3 partition ini. Partition 1 ini adalah system file, yang ini partition 2 primary, dan partition 3 so OEM reserve. So kita klik next. So saya akan install kat sini ya. So saya klik next.
So dia akan start copy the file lah. So ini akan ambil beberapa masa. So copy file ni ambil masa bergantung pada kelajuan komputer anda. So anda boleh berjalan-jalan dan minum kopi ataupun tea So sekarang dia akan restart komputer ya. So service tengah start. So getting the device ready. So dia akan start beberapa kali ya. So anda harus bersabar. Okay, sekarang ni Windows 11 kita dah up. Ni the latest version, anda nampak macam icon Telegram. So dekat region ini sama ada anda nak pilih United States, anda boleh pilih United States. So dia akan ikut jam United States. So saya akan cari di mana Malaysia berada. Sama ada perkataan Malaysia ada. So kita tengok, kita cari perkataan Malaysia di sini. So kita ada kata Malaysia. So dan kita klik yes. Okey, untuk keyboard layout ini kita boleh pilih default lah, US keyboard layout kita. Untuk second keyboard kita tidak ada, kita klik skip. So dia akan cuba detect wifi kita. So kalau kita ada network, so dia akan detect. So buat masa ni kita klik I don't have internet kan. So now sama ada kita nak ada internet connection. So kita just klik continue setup with limited lah. So kita tak perlu sambung pada internet. So now nama terpulang pada anda. Anda nak bagi nama apa? So anda boleh bagi nama ikut suka anda. So saya bagi nama admin1. So password ini pun terpulang pada anda. Anda boleh bagi password dan saya bagi password yang simple lah. So sini so sama ada terpulang pada anda. So just confirm back the password. So untuk security question ini memang selalu ditanya. So anda boleh pilih lah. So security question yang anda nak tanya. So part ini saya tak buat recording lah. Tapi kalau nak kita just teruskan. So what is your pet name? So anda bagilah nama pet name anda. So dalam case ni saya just letak satu saja lah by default. So question nombor 2. So saya masih pilih city. So then I just say one. Dan question nombor 3 saya pilih put the name dan you bagilah apa jawapan yang anda nak bagi. So saya klik next. So untuk ini sama ada kita nak enable location ya. So untuk testing ini terpulang pada anda. So untuk option sekarang saya pilih no. So saya tak enable lah location service to find my computer. And diagnostic data, so saya pilih no juga. And then whether my type in, so I say no. So experience, so say no. Advertising IT pun cakap no. So di sini saya pilih option no untuk semua. So terpulang pada anda. Jika anda tak kisah, anda boleh enable tele experience di mana anda bukan beberapa device. So itu juga dengan establishment ID ya. So just klik accept. So dia dah cakap hi ya. Suppose ni kita boleh dengar sound. So ini akan ambil masa beberapa minit ya. Kita dah siap installation. So dia dah boot up. So kita dah dapat Windows 11 yang baru. So di sini ada Microsoft Edge, Mail, Calendar, Microsoft Store, Photo, Setting, Movie, File Explorer, Paint, Notepad, Alarm, Calculator.
Okey, selamat mencuba kepada anda dengan new release of Windows 11. Untuk video-video akan datang, kita akan tunjukkan apa feature-features yang ada pada Windows 11. Terima kasih semua pada